Okey. Ada balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Boleh? Sambung balik kita. Hadis yang ke-14. Oh, 2 kali 14 tau. Patut 15 lah. Wa qad ikhtalafa al-mufassirun fi makna qawlihi ta'ala fi umil kitab ihdinas siratal mustaqim. Ulama khilaf. Ulama tafsir pada menafsirkan makna ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Faqala Abu Aliyah wal Hasan al-Basri as-sirat al-mustaqim itu huwa Rasulullah. Sirat mustaqim itu, jalan yang lurus itu ialah Rasulullah. Wa khiyaru ahli baitihi, dan ahli baitnya yang terpilih, yang terpilih, yang elok-elok, yang baik-baik, wa ashabihi, dan juga para sahabat Nabi. Jadi ada juga yang menafsirkan gitu. Ini ambil daripada mana? Hakahu anhuma Abul Hasan Al-Mawardi. Abu Hasan Mawardi yang menghikayatkan daripada Abul Aliyah dan juga Hasan Basri. Wa haka Makiyun anhuma nahwa. Maki juga Maki bin Abi Talib lah ni. Maki bin Abi Talib juga meriwayatkan daripada Hasan dan Abu Aliyah seumpama itu. Wa qala huwa Rasulullah wa sahibahu. Ada yang mengatakan bahawa as-sirat al-mustaqim itu ialah Rasulullah dan dua sahabatnya Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Okay. Wa haka Abu Laits as-Samarqandi mithlahu. Abu Laits Samarqandi. Dia ada kitab Bustanu, kitab dia ada kan? Abu Laits as-Samarqandi ni. Kitab berkaitan dengan nasaih dia. Nama apa ni kitab? Bustan? Apa? Tanbihul Ghafilin tak? Tanbihul Ghafilin. Abu Laits as-Samarqandi mithlahu 'anil Abi Aliyah fi qouli ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim qala fa balagha dzalikal Hasan, sampai ataupun hadis ini atau makna ini sampai kepada Sayyidina Hasan Basri, faqala sadaqa wallahi, benarlah demi Allah, wa nasaha, dan sungguhnya telah menasihat. Jadi makna dia menyokonglah tentang makna ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa haka al-Mawardi dzalika fi tafsir siratal ladzina an'amta 'alaihim an Abdurrahman ibnu Zaid. Juga diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Zaid. Kemudian wa haka Abu Abdurrahman As-Sulami an ba'dihim fi tafsir qouli ta'ala faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un 'alim. Siapa itu? Al-urwah al-wuthqa, tali yang teguh itu, annahu Muhammad alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam. Ada kila mengatakan urwah al-wuthqa itu ialah Islam. Ada pandangan mengatakan syahadatut tauhid, syahadah tauhid. Qala Sahlun fi qawlihi ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Qala ni'matuhu bi Muhammadin alaihi salam. Nikmat dengan bangkit Nabi dan dengan Rasulullah itu. Kalau kamu nak membilang nikmat, apa itu nikmat? Rasulullah itu. Wa qala ta'ala walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Aktsarul mufassirin 'ala anna alladzi jaa'a bis-sidqi walladzi jaa'a bis-sidqi, dan yang datang dengan kebenaran itu. Kebanyakan ahli tafsir kata dia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum huwa alladzi saddaqa bihi. Nabi Muhammad itu ialah saddaqa bihi, huwa alladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa. Allah yang mendatangkan dengan kebenaran dan Nabi yang membenarkan. Jadi saddaqa bihi itu kena pada Nabi. Sebahagian kata huwa alladzi saddaqa bihi wa quri'a sadaqa bitakhfif. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa sadaqa bihi, dan benar ia. Tadi sadaqah membenarkan. Kalau sadaqah, benar ia. Dia itu sendiri benar. Kalau sadaqah, dia membenarkan apa yang diturunkan. Wa qala ghairuhum alladhi saddaqa bihi. Yang dia kata, sebahagian ulama kata, alladhi saddaqa bihi itu al-mu'minun. Orang yang membenarkannya ialah orang mukmin. Orang mukmin yang membenarkan Nabi.
Jadi wallazi jaa bis-sidqi, Tuhan yang datangkan dengan Nabi Muhammad dan orang mukmin membenarkan dia. Ulaika humul muttaqun, mereka itu orang bertakwa. Wakila Abu Bakr, wakila Ali, wakila ghairu hadza minal aqwal. Banyaklah pandangan. Wa an Mujahidin fi qoulihi ta'ala ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Qala bi Muhammadin wa ashabihi. Bi dzikrillah, dengan mengingat Allah, akan tetap tenangnya hati. Dengan ingat Allah dan dengan ingat Nabi SAW dan ashabnya. Ya. Al-faslu tsani, fasal yang kedua. Masuk dah dalam FB Kira? Masuk dah. Gambar Quran. Jadi tujuan kita baca kitab-kitab para ulama ni makna supaya kita tahu bahasanya kata letak duduknya ataupun hak yang ada pada diri Nabi SAW yang wajib ditunaikan oleh umat dia. Sebab kadang-kadang bila orang tak baca karangan ulama, jadi takut nebeng. Terlampau takut. Kata tak boleh lebih Nabi, melebihkan Nabi selawat banyak-banyak tak boleh ni. Nama masjid pun nak letak kalimah Allah dengan Muhammad tu tak letak sama. Muhammad letak bawah sikit. Kalau tak sama jadi sama. Jadi macam sama pula. Nampak tak? Jadi dia sebab apa berlaku gitu? Berlaku gitu kerana mereka tidak melihat kepada sirah para salafus soleh, pada perjalanan para ulama, bagaimana mereka meletak kedudukan Nabi SAW dan memberikan hak pentakziman pada diri Rasulullah SAW dan bagaimana Allah Ta'ala letak kedudukan Nabi. Jadi bila jadi gitu, tu jadi macam-macam. Tak faham bagaimana berinteraksi antara nas-nas. Tak faham berinteraksi. Sebab mereka tak baca turah-turah ulama'. Ni kisah Nabi Imam Ghazali pula. Imam Ghazali mimpi orang mimpi Imam Ghazali dengan apa? Dengan Rasulullah. Sah tu. Apa gitu? Tu sebab meninggalkan turas para ulama. Padahal tak ada apa yang mengatakan Imam Ghazali lebih pada Nabi pula, lebih pada Nabi Musa. Bukan kata lebih pada Nabi Musa. Orang baca tu kalau baca bagaimana konteks cerita itu datang dan apa tujuan daripada itu, tak ada berlaku. Tapi jadi otak jadi tak betul mikir. Apa jadi tak betul mikir? Tak betul gitu. Pertama niat tu jahat dah. Niat tu jahat dah, so kira perangai pun jahat. Main duk copy paste gitu, lepas tu buat fitnah. Jadi bila jadi gitu, akhirnya pemikiran yang bawa datang dalam masyarakat dan disebarkan ialah pemahaman yang tidak betul. Pemahaman yang tidak betul. Jadi sebelum kita nak kata pandangan saya pada pandangan saya ini tak layak, ini tak betul, ini merendahkan hak kenabian ataupun ini melampau, itu baca dulu apa yang ulama tulis berkaitan dengan tu. Nampak tak? Ni habis orang dia nak tu. Tahu tak? Bisa. Okey. Fasa yang kedua, fi wasfihi lahu ta'ala bisyahadah. Pada Allah Ta'ala mensifatkan Nabi ni sebagai syahadah. Syahadah meletakkan makam sebagai saksi. Wa ma yata'allaqu biha minats tsana'i wal karamah. Dan apa yang berkait dengannya daripada pujian dan juga kemuliaan. Qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Jama' Allah Ta'ala fi hadhil ayati duruban min rutabil usrati. Allah Ta'ala himpunkan dalam ayat ini pelbagai aspek. Durub, pelbagai daripada darjat al-usrati. Usrah tu apa dia? Nota kaki al-makramah wal al-mutawarithah. Kemuliaan yang diwarisi. Maknanya kemuliaan Allah Ta'ala letak dalam ayat ni banyak. Wa jumlah ta'awsafin minal midhah. Dan impunan daripada sifat-sifat pujian. Apa dia? Faja'alahu syahida. Allah Ta'ala jadikan Rasulullah sebagai syahid, saksi ala ummatihi, atas umatnya, li nafsihi, bagi dirinya, bi iblaghihim ar-risalat, bahawa dia telah menyampaikan kepada umatnya risalah. Wahia min khasaisihi alaihi salam, dan ini daripada khususiah Nabi. Wa mubasyiran,
dan sebagai pemberi khabar gembira li ahli ta'atihi, kepada orang yang taat, wa nadhiran li ahli maksiyatih, dan sebagai pemberi peringatan kepada orang yang ahli maksiat, wa da'iyan ila tauhidihi, seterusnya sifat yang seterusnya sebagai da'iyan, yang mengajak kepada mentauhidkan Allah, wa ibadatihi, dan juga beribadat kepada Allah, wa sirajan muniran, dan sebagai cahaya yang menerangi, yuhtada bihi ilal haq, yang dijadikan petunjuk jalan kepada kebenaran. Qala haddatsana Syekh Abu Muhammad bin Attab rahimahullahu taala qala haddatsana Abu Qasim Hatim bin Muhammadin haddatsana Abu Hasan Al-Qabisi haddatsana Abu Zaid Al-Marwazi haddatsana Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf haddatsana Al-Bukhari haddatsana Muhammad bin Asinan haddatsana Fulay haddatsana Hilal an Atha ibn Yasar qala laqitu Abdullah ibn Amr ibn As, aku bertemu Abdullah ibn Amr ibn As. Dia jumpa dengan Abdullah bin Amr ibn As. Qultu, kata dia, Atha bin Yasar katalah, akhbirni an sifati Rasulullah. Sebab Atha tak sempat, dia tabi'in. Akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita pada aku sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Kita asyifa bi ta'rif huquqil Mustafa. Kita sampai bab apa ni? Ada orang tanya ni. Faslun thani ya. Apa sifat Nabi? Qala ajal wallahi innahu la mawsufun fit Taurah. Ya, sesungguhnya Allah Taala, demi Allah, Nabi Muhammad ni la mawsufun fit Taurah, telah disifatkan dalam Taurat, bi ba'dhi sifatihi fil Quran, dengan sebahagian sifat yang Allah Taala sebut dalam Quran. Ada sifat itu dalam Taurat. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa hirzan lil ummiyin, dan sebagai penjaga kepada golongan ummiyin. Anta abdi wa rasuli, engkaulah hamba-Ku dan rasulku. Samaitukal mutawakkil, aku namakan engkau mutawakkil. Laisa bifadhin, bukan orang yang garang, ghalis, kasar. Wala sakhabin fil aswaq, dan bukan orang yang banyak cakap besar, cakap banyak ni di pasar-pasar. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ata, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Walakin ya'fu wa yaghfir, tetapi ini ciri-ciri dalam Taurat ni. Tetapi engkau mengampun dan memberi kemaafan. Walan yaqbidahullah, dan Allah Ta'ala tidak matikan Rasulullah hatta yuqima bihil millatal auja, sehinggalah Allah mendirikan dan menegakkan agama yang bengkok. Mana agama asalnya jahiliah tu bengkok dah. Tak betul-betul daripada ajaran Ibrahim. Maka Allah Ta'ala datangkan Nabi Muhammad membetulkan balik agama yang telah bengkok, dan Tuhan tak akan tarik balik sehinggalah dibetulkan agama tersebut. Barulah Allah Ta'ala wafatkan Rasulullah. Bi ayaqulu, dengan bahawa mereka berkata la ilaha illallah. Wa yaftahu bi a'yuna umya, dengannya Allah Ta'ala bukakan mata-mata yang buta. Wa adhanan summa, dan telinga-telinga yang pekak. Wa quluban ghulfa, dan juga hati-hati yang tertutup. Wa dzukira mithluhu an Abdullah bin Salam. Demikian juga diriwayatkan cerita Nabi dalam sifat Nabi Taurat ni daripada sahabat Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, sahabat Nabi yang pada ahli kitab ni. Wa Ka'b al-Ahbar, dan Ka'ab al-Ahbar. Wa fi ba'dhi turuqihi an Ishaq, daripada sebahagian tarik jalan hadis ini daripada Ishaq, wala sakhibin fil aswaq. Okey, wala sakhibin fil aswaq. Bukan jenis orang yang bercakap kuat, cakap apa? Cakap orang panggil apa? Cakap tinggilah, meninggikan suara di pasar-pasar, bukan. Wala mutazayyinin bil fuhshi, dan tidak dia dihiasi dengan kata-kata kotor. Ia bukan jenis orang cakap kotor, cakap yang mengarut, bukan. Wala qawwali lil khana, dan bukan dia mengajakkan qawwal, berkata-kata
dengan al-khana. Khana ni makna perkataan huduh lah. Usaddiduhu likulli jamil. Dia meletakkan ataupun mengungkapkan, meluruskan bagi setiap yang cantik. Wa ahabu lahu kulla khuluqin karim. Dan aku beri kepada Muhammad ini setiap akhlak yang mulia. Wa aj'alus sakinata libasahu. Aku jadikan sakinah, ketenangan itu pakaian Muhammad ini. Wal birra syi'arahu. Dan kebaikan itu menjadi syiarnya. Wa taqwa dhamirahu. Dan ketakwaan itu menjadi dhamir, menjadi jiwanya. Wal hikmata ma'kulahu. Dan hikmat kebijaksanaan itu ma'kul dia, akalan dia. Wasidqa wal wafa'a tabi'atahu. Kebenaran dan juga menepati janji itu sebagai tabiat dia. Wal afwa wal ma'rufa khuluqahu. Dan keampunan dan membuat baik itu sebagai akhlaknya. Wal adla siratahu. Adil itu perjalanannya. Wal haqqa syari'atahu. Kebenaran itu syariatnya. Wal huda imamahu. Hidayah itu ialah imam, pemandunya. Wal islama millatahu. Islam itu jalan agamanya. Wa Ahmad ismahu. Dan aku jadikan Ahmad tu nama dia. Wa uhdi bihi ba'da uhdiya bihi ba'da dhalal. Aku hidayatkan dengan Nabi Muhammad ni setelah kesesatan. Wa u'allima bihi ba'dal jahalah. Dan aku memberitahu dan menyampaikan ilmu dengan jalan, dengan perantaraan Nabi Muhammad setelah kejahilan. Wa arfa'u bihi ba'da al-khamalati. Dan aku angkat darjat dengan Nabi Muhammad ini ba'dal al-khamalah. Setelah daripada al-khamalah ni setelah tersembunyi daripada khumul. Khamalah iaitu setelah dia itu tidak jelas, maka Allah Ta'ala angkat dia, naikkan dia. Wa usammi bihi ba'dan nukrah. Aku namakannya setelah dia itu tidak dikenali. Wa ukathiru bihi ba'dal killah. Aku ramaikannya setelah asalnya sikit. Asalnya mengikut Nabi sikit, kemudian Allah Ta'ala ramai. Ughniya bihi ba'dal ailah. Aku kayakannya selepas dia tu asalnya fakir. Bukan kayakan Nabi, maknanya umat itu asalnya dengan sebab Rasulullah jadi mewah, jadi senang. Asalnya dalam keadaan susah. Wa ajma'u bihi ba'dal furqah. Aku himpunkan dengan sebab Muhammad ini setelah daripada bercerainya manusia tak bersatu, dengan Nabi Muhammad bersatu. Wa u'alifu bihi baina qulubin mukhtalifah. Aku jinakkan dengan sebab Nabi Muhammad ini antara hati-hati yang pelbagai. Wa ahwa'in mutasyattitatin. Dan keinginan hawa nafsu yang berselerak. Tapi dengan sebab Nabi Muhammad, Allah Ta'ala satukan. Wa umamin mutafariqah. Umat-umat yang bercerai menjadi satu. Wa aj'alu ummatahu khaira ummatin. Aku jadikan umatnya sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas. Yang dikeluarkan kepada manusia. Wa fi hadithin akhar. Pada hadis lain. Akhbarana Rasulullah SAW an sifatihi fit Taurah. Nabi SAW menceritakan tentang sifatnya dalam Taurat. Ini disebut dalam Haythami fi Majma' Zawaid. Apa kata dia? Abdi Ahmadul Mukhtar. Hambaku Ahmad yang terpilih. Mauliduhu bi Makkah. Lahirnya di Mekah. Muhajarahu bil Madinah. Tempat hijrahnya di Madinah. Au qala Taibah. Ada kata riwayat Taibah. Ummatuhu al-hammaduna. Umat dia itu yang dipuji. Lillahi ta'ala kullahal. Yang memuji bagi Allah pada setiap keadaan. Yang sangat memuji. Hammaduna. Yang sangat memuji. Umat dia ni banyak puji. Susah pun puji, senang pun puji. Sifat umat Nabi SAW. Wa qala ta'ala. Panjang. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahu fit الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال سمرقندي ذكرهم الله minnatahum. Allah Ta'ala memperingatkan kepada manusia minnatahu, anugerah yang Tuhan beri. Apa dia? Ni dalam ayat ni. Dalam ayat semua tadi ni, dalam ayat tu Tuhan sebut beri peringatan kepada manusia tentang anugerah Allah Ta'ala beri pada mereka. Annahu ja'ala rasulahu rahiman bil mu'minin. Dia jadikan rasul dia itu sangat belas kasihan kepada orang mukmin. Raufan layyinal janib, sangat lembut dan juga layyinal janib, sangat berbaik hati. Layyin janib maknanya itu kinayah lah, maknanya orang yang berhalus, orang yang sangat belas kasihan. Walau kana faddan khashina, kalau Rasulullah tu orang jenis kerah, kasar, fil qawli, pada perkataan, la tafarraqu min hauli, nescaya akan mereka lari daripada Nabi. Orang tak pergi dekat dah orang jenis cakap ni, tengok pun bengih dah. Dah mari dekat. Budak-budak laku. Jangan lagi start tu backing. Rasa pergi dekat backing. Lakin ja'alahu Allahu samha, tapi Allah Ta'ala jadikan dia samha, sahla, mudah, pemaaf, samha, sahla, pemudah, talqan, muka ceria, barran latifan, orang yang buat baik dan juga lembut. Hakadha qalahu ad-Dhahhak, demikian berkatakannya oleh ad-Dhahhak pada penafsiran ayat itulah. Wa qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Qala Abu Hasan Al-Qabisi, abana Allah Ta'ala menerangkan, albana daripada bayin, al-bayan, Allah Ta'ala menerangkan fadla nabiyina, kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa fadla ummatihi, dan kelebihan umatnya, bihadhil ayat, dengan ayat ini. Ja'al wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa fi qawlihi fi ayatil ukhra, pada ayat lain pula disebut wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas, surah Al-Hajj. Wa kadza qauluhu ta'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana Allah Ta'ala jadikan umat Nabi ni, dalam hadis sebut ada lepas ni kot, bahawa Rasulullah umat Nabi ni menjadi saksi kepada nabi-nabi umat lain. Dan Allah Ta'ala jadikan Nabi itu saksi kepada kita. Wa qauluhu ta'ala wasata, apa maksud? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ai adlan khiyar, adil dan juga elok terpilih. Wa makna hadhil ayah, makna ayat ini secara keseluruhan, wa kama hadainakum, sebagaimana kami hidayatkan kamu, fakadzalika khassasnakum, maka demikianlah juga kami khususkan kamu, wa faddalnakum, dan kami lebihkan kamu, bi an ja'alnakum ummatan khiyaran udula, dengan kami jadikan kamu umat yang terpilih, yang adil, litashhadu, supaya kamu menjadi saksi, lil anbiya, kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, ala umamihim, menjadi saksi kepada nabi atas umat mereka, wa yashhadu lakum ar-rasulu bisidqi, dan Rasulullah Nabi Muhammad itu akan menjadi saksi atas kamu dengan benarnya kamu. Jadi kita umat Nabi jadi saksi kepada nabi-nabi lain. Rasulullah pula akan menjadi saksi kepada kita. Nampak? Mulia dah tu. Waqila inna Allah jalla jalaluhu idza sa'ala al-anbiya. Allah Ta'ala bila bertanya kepada para nabi, hal ballaghtum, adakah kamu telah menyampaikan risalah aku? Fayaqulu na'am, mereka akan jawab na'am. Fataqulu umamuhum, umat nabi dulu kata, ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Ini kisah dalam Quran lah ke? Tak. Dia kata umat-umat nabi-nabi dululah,
Mereka kata, dok. Ma ja'ana min. Dang ki nipu lepas tu hang. Dang ki nipu lepas tu hang. Yang mulut cakap. Akhirat yang bukanlah dunia. Dunia nipu tak belik lah. Tak, dunia nipu tak belik lah. Tapi depan tu hang nipu lagi. Ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Tidak datang kepada kami daripada pemberi khabar gembira dan memberi peringatan. Jadi bila gitu fatashhadu ummatu Muhammadin lil amba. Maka umat Muhammad ini kita ni akan jadi saksi kepada nabi-nabi lain. Wa yuzakkihimun nabiyyu, dan memuji akan mereka oleh nabi. Lepas kita jadi saksi, nabi akan tazkiyah pula kita. Putus pula. Tak putus, maknanya tak putus. Putus itu je, Pak. Okey. Kemudian mana tadi? Wakila makna ayat innakum hujjatun ala kulli man khalafakum. Kamu ni menjadi hujjah atas setiap orang yang menyalahi kamu. War rasulu hujjatun alaikum, dan rasul akan jadi hujjah ke atas kamu. Hakahu Samarqandi. Wa qala Allah Ta'ala wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala Qatadah wal Hasan wa Zaid bin Aslam, qadama sidqin huwa Muhammadun. Ialah Nabi Muhammad SAW, yashfa'u lahum, memberi syafaat kepada mereka. Wa anil Hasan aidan qala hiya musibatuhum binabiyihim. Musibah mereka dengan nabi mereka. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, hiya syafa'atu nabiyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, iaitu syafaat nabi mereka Muhammad. Wa huwa syafi'u sidqin inda rabbihim, dan Nabi Muhammad itu ialah syafi', pemberi syafaat yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Sahal bin Abdullah At-Tusturi, Sahal bin Abdullah At-Tusturi mengatakan makna ayat tadi. Ini semua Imam Qadhi Iyad himpunkan tafsiran-tafsiran berkaitan ayat tadi daripada ulama-ulama yang pelbagai. Maknanya kalau kita buka tafsir hak besar adalah hak ni kata gini. Wa hiya sabiqatu rahmatin auda'aha Allahu fi Muhammad. Apa maksud qadama sidqin? Iaitu terdahulunya rahmat yang Allah Taala simpang pada diri Nabi. Wa qala Muhammad bin Ali At-Tirmizi wa huwa imamus sadiqina was-siddiqin. Nabi Muhammad itu imam as-sadiqin, iman orang yang benar, as-siddiqin orang yang membenarkan, asy-syafi'ul muta' yang memberi syafaat yang ditaati, was-sa'ilul mujab orang yang meminta yang diterima dan ditunaikan permintaannya, Muhammadun iaitu Nabi Muhammad. Hakahu anhu As-Sulami. Faslu tsali, fasal yang ketiga. Fima warada fi khitabihi iyyahu mauridal mulatafati wal mubarrarati. Pada perkara yang Allah Taala, ayat-ayat Tuhan yang berkaitan Allah Taala khitab dengan Nabi sebagai mauridal mulatafah, sebagai secara mulatafah, secara berlembut, berhalus. Mubarrarah samalah, cara halus dan berlembut. Bagaimana Allah Taala khitab Nabi dalam Quran? Min dzalika qauluhu ta'ala afallahu anka lima adzinta lahum. Afallahu anka, moga Tuhan ampun daripada kamu, lima adzinta lahum, dengan sebab apa yang kamu izinkan bagi mereka. Ini kalau orang Melayu mungkin apa nama ni, kita tak biasalah, kecuali duduk agak lama ataupun biasa buang. Uslub afallahu anka ni mula-mula maaf dah. Tak ada lagi silap dah sebut ni. Kisah Nabi ni kisah Badar tak silap tak. Asril Badar, peperangan perang Badar tak silap. Dia bukalah surah Taubat ayat 43. Afallahu anka lima adzinta lahum. Muka surat ayat yang ke-43. Nabi sallallahu infiru khifafan afallahu anka lima adzinta lahum.
tidak turut berperang. Ni apa ni? Masalah bukan. Ini sebahagian sahabat yang tak mau ikut perang ni. Ni perang apa ni? Perang apa? Tabuk. Perang Tabuk. Perang Tabuk. Wa asral badar tu ayat lain. Afallahu an kalimat anitalahu. Ada sebahagian sahabat yang minta izin supaya tak boleh ikut serta perang Tabuk, maka Nabi benarkan. Afallahu anka. Mula tu afallahu anka lima adzintalahum. Kalaulah boleh kita buat perumpamaan bahasa kita kot mungkin ampun tuanku. cakap baik dengan orang tak, dengan raja. Tak salah lagi tak ampun dah. Ampun tuanku. Tapi bukan Tuhan kata ke Nabi gitu. Makna Allah Taala bahasa Arab afallahu anka ni moga Tuhan ampun bagi kamu. Belum disebut lagi tu, makna ampun awal-awal dah Tuhan beri. Keampunan itu telah awal dah Allah Ta'ala beri. Belum lagi disebut apa yang Tuhan nak tegur. Itu maksud dia. Qala Abu Muhammad Maki, qila hadha iftitahu kalamin bimanzilati aslahakallah. Ni orang sebut aslahkan. Moga Allah Ta'ala mengelokkan kamu. Itu mulatafah dia panggil. Bagaimana Allah Ta'ala bercakap secara baik dan berhalusnya dengan Nabi SAW. Wa a'azzakallah, moga Allah Ta'ala muliakan kamu. Kalau cakap biasa Wa qala Aun ibni Abdillah, qala Aun ibnu Abdillah akhbarahu bil afwi qabla an yukhbirahu bil dhanbi. Tuhan beritahu dulu tentang keampunan sebelum Tuhan beritahu tentang dosa ataupun tentang kesilapan tu. Wa haka as-Samarqandi an ba'dihim anna ma'nahu afaka Allah. Afallahu anka tu makna afakallah. Moga Allah Ta'ala mengafiatkan kamu. Bukan moga Allah Ta'ala ampun. Dia juga memberi makna gitu. Ya saliman qalbi. Wahai orang yang hatinya selamat. Hatinya baik. Lima adzinta lahum. Kenapa kamu berizin kepada mereka? Jadi, cara bacaan dan juga wakah tu penting kok. Quran ni banyak tepat. Cara baca gini, wakah gini makna lain. Tapi kesemua makna tu betul. Nampak? Kesemua makna tu betul. Banyak tu. Kalau orang ada Tuhan beri kelebihan suara sikit, boleh buat taranum. Cara dia wakah, cara dia bererti, memberi makna yang berbeza, tapi kesemua maknanya betul. Tu hebat Al-Quran. Contoh ni makna afallahu ank lima adzinta lahum. Ada. Jadi makna lain. Afallahu an kalima adzinta lahum, makna lain. Macam kisah Nabi Ibrahim kan. Faja'alahu juzadzan ila qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu a anta fa'alta bihadza bialihatina. Qalu a anta fa'alta hadza bialihatina ya Ibrahim. Kita baca qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kalau kita baca lain qala bal fa'alah kabiruhum hadza, makna lain tak? Bila kaum dia tanya, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, mu ke buat gini kepada berhala kami? Jadi kalau dia baca qala bal fa'alah, betul lah. Dialah man fa'alah, sungguhnya telah dia buat. Siapa dia? Fatan yuqalu lahu Ibrahim tadi. Kabiruhum hadza, hak ni berhala paling besar. Jadi ayat lain. Tapi makna betul lah ke? Makna betul lah ke? Okay. Apa nama ni? Qala fa innaha muharramatun alaihim. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Sungguhnya kami haramkan Baitul Maqdis tak boleh masuk oleh Bani Israel 40 sanah. 40 tahun. Wakah lain qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard. Sungguhnya kami haramkan Baitul Maqdis kepada Bani Israel. Haram. 40 tahun tu bukan 40 tahun haram, 40 tahun sesat. Sesat di padang teh. Jadi
Banyak benda gitu. Mukjizat gitu. Okey. Qala walau bada'a Nabi SAW biqaulihi lima adzinta lahum. Katanya, kalau Allah Ta'ala memulakan Nabi dengan kata lima adzinta lahum. Buat apa mu buat gitu Muhammad? Kalau Tuhan mula gitu. La khifa alaihi an yanshaqqa qalbuhu, maka dibimbang akan pecah hati Nabi. Min haibati hadzal kalam, kerana hebatnya kalam. Tuhan mula-mula kata, buat apa buat gitu? Oh, takut. Makna nak ceritanya Nabi kalau terima dengar gitu, Nabi ni orang yang sangat aluh, sangat rahmat. Tapi kerana Allah Ta'ala nak mulatafah dengan Nabi, dia tak buat gitu. Bimbang takut Nabi ni tak sanggup terima atau tak mampu hati nak terima khitab begitu. Maka Tuhan mula, afallahu anka. Lakin Allah birahmatihi, tapi Allah dengan rahmatnya, akhbarahu bil afwi. Tuhan beritahu tentang ampun dulu, hatta sakana qalbuhu, sehingga tenang hati Nabi. Thumma qala lahu lima adzinta lahum bitakhallufi hatta yatabayyana laka as-sadiqu fi 'udhrihi min al-kadhib. Kenapa kamu memberi izin mereka untuk takhalluf, untuk tidak hadir perang, sehingga dapat dibezakan, dapat nyata orang yang benar pada uzurnya daripada orang yang menipu. Wa fi hadza min 'azimi manzilatihi, dan ini pada menunjukkan besarnya kedudukan Nabi indallah di sisi Allah Taala. Ma la yakhfa 'ala dhi lubbin, perkara yang tidak tersembunyi lagi di atas setiap orang yang mempunyai akal. Jelas dah menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala memuliakan kedudukan Nabi. Wa min ikramihi iyyahu wa birrihi bihi, dan antara Allah Ta'ala memuliakan Nabi dan Allah Ta'ala buat baik kepada Nabi ni, ma yanqati'u niyatul qalbi. Apa yang terputus? Niyatul qalbi. Apa niyatul? Irku. Apa nama ni, orak hati, saluran hati tu, min duni ma'rifati ghayatihi, tanpa diketahui ghayahnya lagi. Apa dia ni? Min ikramihi iyyahu wa birrihi ma yanqati'u bihi ma yanqati'u niyatul qalbi duna ma'rifati ghayatihi, tu mu'taridah. Mu'taridah. Qala Niftawai. Niftawai ni dia antara ahli bahasa lah ni, ahli nahu. Niftawaihi, niftuyah, boleh kau baca ke tu? Macam sibawaihi dengan sibuyah, khalawai, khaluyah. Boleh baca gitu. Kata dia, zahaba nasun, telah pergi sekumpulan manusia, ila anna nabi, makna sebahagian manusia ni, sebahagian daripada ahli tafsir berpendapat ila annan nabi mu'atabun bihadhil ayah. Ada yang mengatakan, orang kata Nabi kena cela dengan ayat ni. Dia kata ayat ni Nabi kena cela. Ada sebahagian kata manusia lah ni, manusia orang yang mungkin tidak tahu. Ada yang kata baca ayat ni dipaham bahawa Nabi kena cela dengan ayat ini. Wa hasyahu min dhalik. Tengok ahli bahasa ni Tawai kata, tak, jauh sekali, amat jauh baginda daripada demikian. Bal kana mukhayyaran, bahkan Nabi itu diberi pilih. Falamma adina lahum, tatkala Nabi beri izin kepada mereka, a'lamahullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala memberitahu kepada dia, annahu law lam ya'dhan lahum, kalaulah Nabi tak beri izin kepada mereka, la qa'adu, nescaya mereka akan duduk, linifaqihim, kerana sebab mereka munafik. Wa annahu la haraja alaihim fil idzni lahum, bahawa sesungguhnya tidak ada masalah ke atas Nabi memberi izin kepada mereka. Mana ni? Jadi ada sebahagian faham kata ayat ni, lima adzinta lahum tu ayat cela Nabi, apa memberi izin ya Muhammad. Kata Niftawai, dia kata tidak, bukan itu maksudnya. Hasyahu min dhalik. Bahkan sebenarnya Nabi ni mukhayyaran. Nabi diberi pilih. Macam mana? Tatkala Nabi beri izin kepada mereka, mau siapa nak gigih, tak, siapa nak duduk. Maka Allah Ta'ala memberitahu bahawa kalau tidak beri izin dan mereka duduk, maka mereka akan jadi munafik.
Faham tak? Kalau Nabi tak izin, tiba-tiba ada sebahagian dak ikut perang. Nifak lah tu, dosa besar. Tapi rahmatnya Nabi, Nabi beri izin kepada orang dak pergi untuk tidak ikut perang. Jadi terselamat pada dosa nifak. Faham tak? Jadi perbuatan Nabi beri izin tu rahmat dah kepada sahabat. Kalau Nabi dak izin, ada sahabat dak pergi, tu alamat nifak lah tu. Dah lah dosa besar tu, kufur lah, kalau langgar arahan Nabi. Tapi kerana Nabi beri izin, jadi orang tak pergi tu, tak boleh nak kata gini nifak. Sebab dah tahu, dengan Allah Ta'ala je lah. Jadi selamat dah daripada tu. Maknanya rahmatnya Nabi dengan sebab beri izin. Dia faham kot jauh tau. Nampak zahir gitu, dia faham. Tak. Sebenarnya Nabi beri izin tu rahmat dah. Cuma Allah Ta'ala khabar, lima adzinta lahum. Kenapa kamu beri izin? Maknanya kalau mu tak beri izin, jelas nampak orang nifak daripada orang yang tidak tu. Okay. Qala Qadhi Abul Fadl rahimahullah ta'ala. Yajibu alal muslimi al-mujahidi nafsahu. Wajib ke atas orang Islam yang mujahadah diri dia. Ar-ra'id bizimami syariah, yang bersungguh-sungguh, yang tunduk bizimami syariah, dengan ikatan syariat. Khuluqahu, akan akhlaknya patuh dengan syariat. Ayyata'addaba biadabil Quran. Hendaklah orang Islam ni yang betul-betul tunduk pada syariat, dia beradab dengan adab Al-Quran. Dia beradab dan berakhlak dengan adab sebagaimana Quran buat, fi qawlihi wa fi'li, pada perkataan dan juga perbuatan. Wa mu'atatihi, pada pemberiannya, wa muhawaratihi, dan hiwar, percakapannya. Wa huwa unsurul ma'arifiyah al-haqiqiyah, itulah unsur asas ma'rifah yang sebenar. Wa rawdatul adabi ad-diniyah, rawdah adab ad-diniyah, kebun daripada adab-adab agama, wa dunyawiyah, dan adab-adab dunia. Wal yata'ammal, dan hendaklah diperhatikan, hadhihi mulatafata al-ajibata, bagaimana mulatafah, halusnya bahasa yang begitu ajaib, fi su'ali min rabbil arbab, pada permintaan daripada Tuhan sekalian makhluk ini, Tuhan sekaliannya. Al-mun'im 'alal kull, yang memberi nikmat kepada seluruh. Al-mustaghni 'anil jami', yang terkaya daripada segala yang lain. Yastathiruna ma fihi minal fawaidi, yang menzahirkan apa yang ada padanya daripada faedah-faedah. Wa kaifa btada'a bil ikram qabla al-atbi, bagaimana Tuhan mulakan dengan memuliakan dulu sebelum Tuhan nak tegur. Wa anasa bil afwi qabla dzikri dzambi, dan Tuhan memilih menjinakkan dengan memberi keampunan sebelum dia sebut kesalahan. Afallahu anka lima adzinta lahu. In kana thamma dzambu, itu pun kalau ada dosa tapi sebenarnya tak ada dosa. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, tidak ada dosa pada para nabi. Wa qala ta'ala walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Wa qala ba'dul mutakallimin ataballahu ta'ala al-anbiya alaihi wassalam. Allah Ta'ala menegur para nabi ba'da zallat, setelah daripada kegelinciran. Wa ataba nabiyana alaihi salam qabla wuku'ihi, dan Allah Ta'ala telah menegur nabi sebelum berlaku. Nabi-nabi lain buat salah dulu, Nabi tegur, Allah Ta'ala tegur. Buat salah dulu, zallat, berlaku zallat, baru Tuhan tegur. Nabi kita, Tuhan tegur dulu sebelum berlaku. Liyakuna bidzalika asyaddan intihaan, supaya menjadi dia sangat-sangat menegah. Wa muhafazatan, dan menjaga li syara'itil mahabbah, bagi syarat-syarat kecintaan. Jadi dok buat lagi Tuhan tegur dah. Dok buat lagi Tuhan tegur dah. Tak. Orang hak kita kasih ni memang kita awal-awal kalau anak ada anak. Dok buat salah kita tegur dah kan, supaya jangan berlaku salah. Kalau orang lain tak kisah, buat dulu kalau berlaku baru kita tegur. Tengok Allah Ta'ala dengan Nabi kita, Tuhan tegur dulu sebelum berlaku itu.
Wa hadhihi ghayatul inayah. Ini setinggi-tinggi kecaknaan dan juga inayah daripada Allah, penjagaan daripada Allah. Thumma anzur kaifa bada'a bi thabatihi wa salamatihi qabla dhikri ma atabahu. Lihat bagaimana Allah Ta'ala mulakan dengan meneguhkan Nabi, memberi keselamatan bagi Nabi sebelum dia sebut apa yang nak ditegur. Alaihi wa khifa an yarkana ilaihi, apa yang bimbang dia akan cenderung kepadanya. Fa fi athna'i atbihi bara'atuhu, dan pada pertengahan teguran itu diceritakan tentang kelepasan Nabi. Nabi terlepas daripada dosa dan juga ini. Wa fi tayyi takhwifihi, dalam lipatan Allah Ta'ala memberi amaran itu, memberi takhwif, memberi kebimbangan itu, ta'minuhu wa karamatuhu. Ada dalam itu memberi rasa keamanan dan memberi kemuliaan kepada Nabi. Mithluhu qawlu Ta'ala. Tengok. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguhnya kami tahu bahawa akan menyedihkan kamu apa yang mereka kata. Apa yang mereka kata kami tahu akan menyebab kamu sedih. Fa innahum la yukadzibunaka. Tapi sesungguhnya mereka tak dusta kamu. Muhammad, mereka bukan mendustakan kamu. Walakinnadh zalimina bi ayatillahi yajhadu. Tetapi orang yang zalim itu mereka ingkar dengan ayat Tuhan. Nampak? Jadi dalam rasa kebimbangan Tuhan memberi takut pada Nabi itu diletakkan rasa keamanan, kemuliaan kepada Nabi. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala Abu Jahl Nabi. Abu Jahal kata pada Nabi, "Inna la nukadzibuka." Kami tak mendustakan kamu, walakin nukadzibu ma ji'ta bi, tapi kami mendustakan apa yang kamu bawa datang. Fa anzalallah fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh zalimina bi ayatillahi yajhadun. Okey. Wa ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma kadzabahu qaumuhu hazin. Nabi bila kaum dia dustakan dia, Nabi sedih. Faja'ahu Jibril alaihi salam, maka datang Jibril faqala, "Ma yuhzinuka, apa sebabmu kamu berduka cita wahai Muhammad?" Qala kadzabani qaumi, kaum aku mendustakan aku, sedih Rasulullah. Faqala, kata Jibril, "Innahum ya'lamuna annaka sadiqun." Mereka tahu kamu ni benar. Fa anzalallahu al-ayata. Maka Allah Taala turunkan ayat. Ini antara asbab nuzul lah bagi ayat tersebut. Fa fi hadhil ayati manza'un latif. Daripada ayat ini manza', tempat tarik, makna kefahaman yang latif, yang halus, yang ma'khadh, yang dapat secara halus. Min tasliyatihi, daripada apa yang min bayaniyah itu. Min tasliyatihi, dapat dipaham daripada itu tasliyatihi ta'ala lahu. Allah Ta'ala memberi tasliyah, memberi ketenangan kepada Nabi, menghiburkan Nabi. Wa iltafihi bihi fil qaul, Allah Ta'ala berlembut dengan Nabi pada perkataan. Bi an qarrara indahu annahu sadiqun indahum, dengan memberitahu dan menyatakan bahawa Nabi ni benar di sisi kaum mereka. Dia kata walau mereka dusta kamu dok. Muhammad dok, mereka sebenarnya yakin betul-betul. Tapi mereka tu dusta ayat Allah. Wa annahum ghairu mukadzibina lahu, bahawa mereka ni bukan mendustakan kamu. Mu'tarifuna bisidqihi, mereka iktiraf dengan kebenaran Nabi. Qaulan wa i'tiqada, perkataan dan i'tiqad. Wa qad kanu yusammunahu qabla nubuwati al-amin, mereka namakan sebelum kenabian lagi, namakan Nabi kamu tu Muhammad. Pada fa'a bihadza takrir irtimadha nafsihi, maka Allah Ta'ala tolak dengan huraian ini, penegasan ini, irtimadha nafsihi. Irtimad ni kebimbangan dirinya. Bisimatil kadhib, dengan disifatkan sifat kadhib. Oh, memang agak dari kata anta kadzab, anta kadhib. Oh, marah. Agak out tak lihat. Sama je mana pun kalau kazib ni ajak tu lah. Memang tak boleh lah. Thumma ja'ala dhamma lahum, kemudian Allah Ta'ala jadikan celaan tu kepada orang musyrikin. Bitasmiyatihim jahidina zalimin, dengan menamakan mereka orang yang ingkar, yang zalim. Faqala Ta'ala walakinnadh zalimina biayatillahi yajhadun. Fahasyahu minal wasmi, maka jauh sekali lah Nabi ni daripada al-wasam, keaiban. Wa tawwaqahum bil mu'anadati bitakdzibil ayah haqiqata zulmin, dan Allah Ta'ala
tawaqahum, meletakkan, mengikatkan mereka dengan mu'anadah, bil mu'anadati, dengan keingkaran dia itu, dengan mendustakan ayat Tuhan itu dia haqiqatan zulmi. Tuhan ikatkan hakikat kezaliman dengan perbuatan mereka tu. Walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadu. Orang yang ikat tu Tuhan letak tawakal ni, ikat tekak. Ikat tekak ni maksudnya letak tanda lah, menandakan mereka sebagai orang yang sebenarnya zalim, haqiqatan zulm. Idzil jahdu, kerana keingkaran itu innama yakunu mimman alima syai'a thumma ankara. Kerana ingkar tu berlaku daripada orang yang tahu sesuatu kemudian dia ingkar. Itu jahdun. Kaqauli ta'ala wajahadu biha wastaiqanatha. Mereka ingkar dengannya walhal mereka sebelum istaiqanatha anfusuhum. Mereka yakin diri mereka. Kenapa? Zulman wa uluwa. Kerana zalim dan juga meninggi diri. Thumma. Sikit ya. Azzahu wa anasahu bima dhakarahu amman qablahu. Kemudian Allah Ta'ala mentakziahkan, memberi rasa gembira, memberi kejinakan pada Nabi dengan apa yang disebut tentang Nabi-Nabi sebelum Rasulullah. Wa wa'adahu nasra, Allah Ta'ala memberi jaminan akan kemenangan. Biqauli Ta'ala, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Dalam ayat tu Allah Ta'ala cerita bahawa bukan kamu saja, rasul-rasul sebelum tu lagi kena, supaya nak tenangkan hati Nabi. Faman qara'a la yukdzibunaka bitakhfif wala apa nama ni, fasabaru mana ayat tu, fasabaru ala ma kudzibu fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati la yajhadu. Fa innahum la yukdzibunaka, baca dengan ada qiraat baca dengan takhfif. Fa ma'nahu la yajidunaka kadhiban, mereka tidak mendapati kamu ni orang yang berdusta. Wa qala al-Farra wal Kisai la yaquluna innaka kadhibun, mereka tidak kata kamu itu yang berdusta. Wa qila la yahtajuna ala kadhibika wala yuthbitunahu, mereka tidak berhujah atas kedustaan kamu dan mereka tidak dapat mensabitkan dusta. Wa man qara'a bi tasydid, riwayat yang membaca dengan tasydid, la yukadzibunaka, apa maksud? La yansubunaka ilal kadhib, mereka tidak menisbahkan kamu kepada dusta. Wakila la ya'taqiduna kadhibaka, ada yang mengatakan maknanya mereka tidak mengiktikadkan pendustaan kamu. Wa mimma dzukira min khasaisihi, daripada apa yang disebut daripada khususiah Nabi ini. Wa birrillahi ta'ala bihi, apa yang Allah Ta'ala anugerah dan beri kepada Nabi ini. Anna Allah Ta'ala khataba jami'al anbiya, bahawa Allah Ta'ala telah mengkhitab sekalian para Nabi bi asma'ihim. Antara bentuk Allah Ta'ala buat baik dan juga memuliakan Nabi ni ialah Nabi-Nabi lain Allah Ta'ala khitab dengan nama. Faqala Ta'ala ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Daud, ya Isa, ya Zakaria, ya Yahya. Walam yukhatab huwa, dan tidak dikhitab dia mana Nabi. Walam yukhatab huwa, ini baca yukhatab. Kalau baca yukhatib iyahu, bahawa tu dhamir rafa' kan. Dhamir rafa'. Jadi baca dengan mabni lil majhul lah. Walam yukhatab, dan tidak dikhitab Nabi illa ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Ini banyak kali kita sebut bahawa Nabi Muhammad Allah Ta'ala dak panggil dak khitab, dak cakap dengan Nabi panggil nama dak. Tuhan panggil pangkat, ya ayyuhar rasul, ya ibadi, pangkat. Kita pun buat sama-sama manusia. Orang yang besar orang dak panggil nama. Tak panggil nama dia. Nampak tak? Orang tak panggil nama dia. Orang panggil pangkat dia.
Tuan Presiden, Tuan YB. YB lah, ambil YB ni. Awak tak panggil nama. Panggil YB. Awak tak panggil nama. Kalau panggil nama tu panggil kurang ajar. Okay? Kurang ajar. Maka begitulah. Di sini Allah Ta'ala bila khitab Nabi, Allah Ta'ala panggil dengan pangkat dia, kedudukannya, nama dia. Apa nama ni? Sifat dia. Tuhan tak panggil Nabi nama. Nabi lain Tuhan panggil nama. Rasulullah SAW, Allah Ta'ala tidak panggil nama. Dan tu ada Muhammadur Rasulullah. Tu bukan Tuhan panggil Nabi, Tuhan nak cerita. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Tuhan nak cerita, bukan Tuhan khitab Nabi. Min ba'di ismuhu Ahmad. Tu cerita kok. Cerita. Bukan Tuhan khitab Nabi. Ada pun percakapan ayat khitab Nabi tak ada. Itu antara bagaimana Allah Ta'ala memuliakan dan meletakkan kedudukan Nabi pada kedudukan tu. Lepas tu dipesan tadi. Maknanya seorang Muslim yang sewajarnya belajar daripada adab Al-Quran apabila khitab dengan Nabi. Jangan panggil Muhammad. Sedap-sedap je panggil Muhammad. Tak. Panggil dengan tu lah. Mungkin kadang-kadang konteks cerita tu perlu. Orang kafir Quraisy panggil, hey Muhammad. Memang kita sebut gitu tak. Bukan nak kata orang kafir Quraisy kata ya Rasulullah. Cerita lain cerita. Tapi kalau ayat-ayat biasa, seboleh mungkin eloklah dan gunalah bahasa yang beradab dengan Rasulullah SAW. Bukan panggil Muhammad ataupun mak-mak kapung. Tak. Panggil gitu tak. Orang panggil tak beradab lah tu. Orang panggil tak beradab. Panggil Muhammad saja. Bahkan kita dengan para ulama pun, dengan para imam, para sahabat pun kita sebut Sayyidina. Sayyidina kan? Rasulullah pun kita sebut Sayyidina. Ayat Quran lain, ya la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jelas tu. Jangan kamu jadikan seruan panggilan Rasul, panggilan kamu kepada Rasul macam mu panggil sama-sama kawan. Mak mari sini ingat mak. Ding mari sini ingat ding. Gitu. Jangan kayak gitu. Tuhan pesan ke sahabat, jangan panggil Nabi dengan panggilan kamu sama-sama kait kawan kamu. Sama-sama saing. Nak panggil Rasul, panggil ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ikutlah. Tak. Jangan panggil gitu. Itu tanda pada zaman Nabi, tu tanda orang munafik. Dia panggil nama. Cakap Nabi panggil nama, yang Muhammad. Biasa orang Arabi, al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqa. Panggil hey Muhammad gitu je, dia tak kisah. Jadi itu tanda nifak tu. Jadi pada umat kita walaupun tak sepat zaman Rasulullah, tak boleh awak gitu. Nak panggil Muhammad. Nak panggil Sayyidina pun marah. Marah. Panggil Sayyidina pun tak marah. Tapi kalau dia jadi pengurusi majlis, molek dia panggil. Saya mempersilakan yang berbahagia Profesor Madya, Profesor Dok Madya, doktor lah ni, yang dimuliakan, boleh pula. Cerita panggil. Saya persilakan panggil nama tu. Marah dia. Tapi Nabi tak panggil Sayyidina pula. Tak kebelak itu. Tu kata Ustaz kemarin kata, Wahabi ni virus Wahabi masuk dalam otak dia tupu. Jadi tupu otak dia nak mikir. Hak bahagian Nabi, bahagian ni jadi hak dia boleh pula. Hak kena bahagian hak Rasulullah berkaitan dengan Ahlul Bait dan seumpamanya jadi tak betul. Jadi penilaian jadi lari daripada apa yang ditetapkan oleh syariat. Al-Faslu Rabi'u fi qasamihi ta'ala. Pada qasam-qasam sumpah Allah Ta'ala dengan azimi qadrihi, dengan mulianya besarnya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar tu sajalah untuk kali ini. Insya-Allah Ta'ala ada kelapangan kita sambung lagi. Jazallahu anna sayyidina Muhammad.